Assalamualaikum semua. So hari ini saya akan membentangkan hasil kajian kami mengenai Water Quality and Biodiversity Assessment in Air Hitam Utara Forest and Wetland. Okay, so kami daripada grup Kuaci yang terdiri daripada saya Fatin sebagai ketua kumpulan, seterusnya Hani, Ni, Aida Husna dan Putri Ria. Baiklah, seperti yang diterangkan oleh Kak Chen sewaktu penerangan pertama di Air Hitam Utara Ahu Johor, kami ditugaskan untuk mencari water quality di Ahu sebagai kerja lapangan kami. Jadi, untuk cek water quality, dia menggunakan pelbagai cara. Contohnya adalah fizikal, kimia dan biologi dan banyak lagi. Tapi fokus untuk kerja lapangan kami kali ini adalah fizikal. Jadi kami diberikan HANA parameter iaitu physical parameter. Jadi HANA parameter membantu untuk memberi bacaan seperti pH level air, temperature air, DO, conductivity dan lain-lain. Jadi kami juga ditugaskan untuk mencari microinvertebrate dalam sekitar air tersebut. Kenapa kami ditugaskan untuk mencari juga microinvertebrate dekat kawasan air? Disebabkan oleh microinvertebrate ni adalah penunjuk kualiti air. Di mana boleh diringkaskan dengan kadang-kadang microinvertebrate ni hanya hidup di certain tempat sahaja. Jadi benda tu akan menjadi pengukur utama untuk kita tahu kualiti air tersebut. Jadi kalau microinvertebrate tu hanya hidup di kawasan air yang bersih sahaja, jadi kita tahu air tu bersih. Manakala kalau microinvertebrate tu hidup di sekitar kawasan air yang acidic, jadi kita tahu yang air tu adalah acidic dan berisiko untuk kita minum. Apakah kepentingan kami untuk buat kerja lapangan ini? Kenapa pentingnya kita untuk check water quality tu? Sebab kualiti air ni diperlukan untuk hidupan seharian kita, bukan malah kita, juga haiwan dan tumbuhan. Jadi contohnya seperti kegunaan memasak, minum air dan sebagainya. Jadi penting untuk kita tahu kualiti air di persekitaran kita. Okey, untuk pengenalan Peat Swamp Forest, Peat Swamp Forest adalah ekosistem di mana takungan air terbentuk dan airnya berwarna dark brown ataupun brownish. pH level juga adalah acidic iaitu 2.5 hingga 4.5. Dia terbentuk apabila makan tahun. Ciri-ciri khas untuk flora dan fauna adaptasi di Peat Swamp Forest, terutama untuk fauna, mereka menggunakan akar yang tahan kepada acidic, manakala kalau fauna terdapat spesies yang endemik yang hanya hidup di dalam Peat Swamp Forest. Contohnya beta persifon yang ditemui di Air Hitam Utara sahaja. Okay, untuk wetland mutation pula, wetland juga dikenali sebagai Peat Swamp Forest sebab takungan airnya juga dan tahap level water dia adalah acidic. Okey, seperti yang kita dapat tengok dekat skrin ni, gambar wetland dan compare dengan Ahu. So kita dapat tengok air dekat wetland tu pun dia dah brownish. Kalau dekat Ahu memang dah hitam lah. Tapi nak kata wetland tu adalah peat swamp, di mana perbezaannya Ahu ni terbentuk memang dah makan tahun yang lama dah, membuatkan dia jadi peat swamp forest. Tapi dekat wetland ni dia dah mula air bertakung dan hanya perlu ambil masa yang lebih lama untuk dia terbentukkan dia peat swamp forest. Tapi mereka adalah satu ekosistem yang sama iaitu peat swamp forest. Okey, untuk kajian ini kami menggunakan dua jenis hipotesis iaitu null hypothesis dan juga alternative hypothesis. Di mana null hypothesis pertama kami adalah different site has no effect on the abundance of family liability. Dan untuk alternative hypothesis kami pula, kami gunakan sebaliknya iaitu different site has effect on the abundance of family liability.
Okey, untuk null hypothesis kedua kami pula, kami telah menggunakan replication of AHU does not affect the abundance of species, while the alternative hypothesis yang kedua pula, kita gunakan replication of AHU affect the abundance of species. Okey, seterusnya bagi menganalisis hipotesis pertama iaitu abundance of livability between AHU and wetland, kami menggunakan t-test daripada SPSS. Daripada jadual ini, kita dapat tengok bahawa nilai P lebih besar daripada 0.05 iaitu 0.564. Jadi, kita dapat tahu bahawa tiada significant difference between AHU and wetland yang mempengaruhi abundance of livability. So, abundance of livability ini tidak mempunyai perbezaan di antara kedua site ini kerana kedua-dua site ini, AHU dengan wetland, adalah pada ekosistem yang sama iaitu fixed swamp forest. Jadi, daripada ini kami tidak dapat menolak null hypothesis yang mengatakan different site has no effect on the abundance of family livability. Family livability ialah family dragonfly yang belong kepada order Odonata. Dragonfly ni ialah flying insect yang known for their distinct appearance, a large compound eyes and powerful flight capability. Okay, dia punya physical characteristic dragonfly ni ialah size dia yang medium to large. So badan dia punya badan yang slender body, long abdomen and large multi-faceted eye and wing are transparent. Behavior and flight dia, dragonflies in this family are known for their agile flight and excellent hunting skill. So life cycle, dragonfly dia ada 3 life cycle iaitu age, nymph and adult. Nymph dragonfly ialah aquatic larva yang tinggal dekat freshwater habitat and dia makan small aquatic organism. Okay, diet untuk nymph dengan adult, dua-dua ni ialah predatory. Nymph feed on aquatic insect and other small invertebrate, while adult dragon catch and consume flying insect, including mosquito and fly. Untuk dia punya ecological important, dragonfly dia play a crucial role dekat ekosistem as both predatory and prey. Dia tolong untuk control population of insect, contributing to ecological balance. Dragonfly juga sebagai dia contribute to biodiversity and valuable indicator of health of freshwater ecosystem. Juga dari SPSS untuk menguji null hypothesis kami yang kedua, di mana replication of AHU does not affect the abundance of species. Dari jadual yang dihasilkan, kami dapati nilai P kami adalah lebih kecil dari 0.005 iaitu 0.000. Dari sini dapat disimpulkan bahawa replication of AHU does affect the abundance of species. Oleh itu, kami perlu menolak null hypothesis kami yang kedua di mana replication of AHU does not affect the abundance of species. As a conclusion, the result of both analysis, that is t-test and ANOVA, help us understand how many water organisms there are. The t-test for livability did not show a big difference between certain places. However, the ANOVA found notable difference in a large area within Air Hitam Utara Forest. These combined findings highlight how complicated ecological systems are, emphasizing the importance of carefully interpreting statistical results in environmental research. That's all from us. Thank you.